Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Kita dapat bersama-sama hadir untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala bagi keizinan, kelapangan, masa dan juga waktu, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan memulakan kitab kita, iaitu Qanun Jinayah Syar'iyah. Qanun Jinayah Syar'iyah dan sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis, oleh Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah, almarhum. Walaupun dia mufti Sabah, tapi hamba difahamkan dia adalah orang Kelantan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama baca dan sama-sama memahami berkaitan dengan hukum jinayah syar'iyah, yang pendek kata kat hudud, qisas dan juga ta'zir, serta perkara-perkara yang berkaitan rapat dengan ketiga-tiga tersebut. Bahagian yang pertama, dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha, qanun ataupun syariah ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut Undang-Undang Jinayah Syar'iyah atau Undang-Undang Qanun Jinayah Syar'iyah, iaitu undang-undang syarak bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syar'iyah. Dalam fiqh Islam kita letak nama dia, iaitu Undang-Undang Jenayah Syar'iyah ataupun Undang-Undang Qanun Jenayah Syar'iyah. Iaitu apa dia? Ialah perbuatan ataupun perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Itu jenayah menurut fuqaha. Jenayah ni iaitu perbuatan ataupun perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi
atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Jenayah mengikut pentakrifan fuqaha sebagaimana yang disebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain. Pertama, kita bunuh orang. Yang kedua, kita menghilangkan anggota tubuh badan orang, atau mencederakan atau melukakannya, yang wajib dikenakan hukuman qisas ataupun diat. Jenayah ni sama ada kita bunuh orang ataupun kita menghilangkan anggota yang ada di tubuh badan kita, ataupun kita mencederakan ataupun melukakan anggota-anggota yang ada di badan kita, maka apabila salah satu daripada perkara tersebut kita lakukan, maka wajib dikenakan hukuman qisas ataupun diat. Qisas dan juga diat kita akan cerita lepas pada ni. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jenayah yang umum, yang tertakluk di bawah semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diat ataupun ta'zir. Ini hukuman yang kita nak belajar pada malam ini, iaitu yang pertama sekali disebut tadi hukuman hudud, qisas dan juga ta'zir. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan hukuman hudud? Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dan telah ditentukan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukumnya dia Allah Ta'ala tetap dah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah Ta'ala yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah suai dan juga dipindah. Bila sebut hukuman hudud, maka hukuman itu adalah telah ditetapkan hukuman dia di dalam Al-Quran dan juga hadis, dan tidak boleh diubah dan juga tidak boleh dipindah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun. Sebab dianya adalah hak Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak memberi kemaafan kepada orang yang melakukan jenayah hudud. Mereka yang melanggar aturan hukum Allah Ta'ala ini telah ditentukan dan telah ditetapkan Allah dan juga Rasulnya, yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Apabila kesalahan hudud ini dilakukan, maka tidak boleh dimaafkan oleh manusia kerana ianya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian kesalahan-kesalahan di bawah kategori hukuman hudud. Yang pertama, berzina, iaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak. Hukuman hudud yang pertama iaitu berzina. Yang kedua, menuduh orang berzina, iaitu qazaf, membuat tuduhan zina ke atas orang yang baik lagi suci, atau menafikan keturunannya dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi. Qazaf ni sama ada dia buat tuduhan zina kepada orang yang baik, tak kira,
lelaki ataupun perempuan. So, ataupun dia telah menafikan keturunannya. Dia boleh anak. Maka dia kata, ni bukan anak aku. Bukan anak aku yang sah. Maka dia ada cara dia, dia ada kaedah dia. Tu maknanya menuduh orang berzina. Yang ketiga, minum arak. Minum arak ataupun minuman yang memabukkan, sama ada sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak. 3. Yang keempat, mencuri, iaitu memindahkan secara bersembunyi harta itu dari jagaan atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya, dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan ataupun milik tuannya. Dia sengaja curi. Curi pula dari keadaan orang tak tahu. Kalau dia ambil barang dalam keadaan ramai-ramai, terang-terang, dia tidak panggil curi, dia panggil merompok. Curi ni, dia ambil barang siap dia. Orang tak tahu. Secara sembunyi. Seterusnya, murtad, iaitu orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, atau dengan i'tiqad dan juga kepercayaan. Jadi murtad ni bukan semata-mata dia kecek, tetapi dia mula-mula sama ada perbuatan ataupun perkataan ataupun i'tiqad. 3. Salah satu daripada 3 ni kalau dia buat, maka dia akan murtad. Sebagai contoh, dengan perbuatan dia sembah berhala ataupun dia sembah patung, maka hukum dia murtad. Ataupun dia kecek, dia kecek Allah Ta'ala ni 2, Allah Ta'ala ni 3, maka hukumnya murtad. Ataupun yang ketiga, i'tiqad, kepercayaan. Dia percaya Allah Ta'ala ni 2, ada 3, ada 4, maka hukumnya murtad. Bukan semata-mata perkataan, tapi dia ada 3, perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Dia salah satu, bukan ada 3-3, ada salah satu daripada 3 ni, maka dia akan jatuh murtad. Yang akhir sekali, penderhaka ataupun kita panggil buruh, iaitu segolongan umat Islam yang melawan atau menderhaka kepada ulil amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruh ni maknanya orang-orang Islam yang bangkit, orang panggil buat demonstrasi, dan niat dia untuk jatuhkan kerajaan yang sah. Kerajaan ni kerajaan yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kerajaan ni kerajaan Islam yang menjalankan syariat Allah Ta'ala dengan adil dan juga saksama, tiba-tiba ada manusia, ada kumpulan manusia bangkit untuk menjatuhkan kerajaan tersebut dengan secara terang-terangan, maka dikatakan sebagai buruh ataupun penerhaka. Okey, itu hukuman hudud. Yang kedua, hukuman qisas. Gapo qisas ni? Iaitu hukuman qisas adalah sama seperti hukuman hudud juga. Sama tu kok mana? Iaitu hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala hukumannya di dalam Al-Quran dan juga hadis, yang wajib dikenakan ke atas penjenayah yang sabit kesalahannya di dalam mahkamah. Kisah ni Allah Ta'ala tetap dah hukum dia lagu ni. Mu tak boleh nak pindah, mu tak boleh nak beki, mu tak boleh nak laksana, mu kena buat. Kerana ini adalah benda ataupun hukuman yang disebut
oleh Allah Ta'ala dengan jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, melukakan dibalas dengan luka, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Ni menarik. Hukum qisas ni nyawa dengan nyawa, luka dibalas dengan luka, cedera dibalas dengan cedera. Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas ialah yang pertama apa? Hukum qisas ni iaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Kita bunuh orang dengan sengaja, maka dikenakan hukuman qisas. Yang kedua, menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Kita gunting telinga dia apa? Ataupun kita, orang panggil kita, kerak hidung dia apa? Maka dikenakan hukuman qisas. Yang ketiga, melukakan orang lain dengan sengaja. Puas dok saja ambil pisau toreh tangan orang lain. Kena hukum qisas. Dengan sengaja berlaku ni, bunuh dengan sengaja, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, ataupun melukakan orang lain dengan sengaja. Maka hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bunuh dibalas dengan bunuh. Hukuman menghilangkan anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut qadar kecederaannya atau luka seseorang itu, dan juga mengikut jenis anggota yang dicederakan dan dilukai dan dilukakan tadi. Maknanya, kalau orang toreh, orang kerak jari kelingking kita, hok alik kanan, maka kisahnya kena alik kanan juga, kelingking juga. Tak boleh dia kerak jari kelingking kita, kita pun kerak 5 jari. Tu tak boleh. Tu dosa. Sebab dia kena luka hak tu, kena maka dibalas dengan hak tu. Kalau dia toreh di pipi kita, alik kanan, maka kita toreh juga alik kanan, pipi dia panjang mana, panjang tu. Tak boleh pula dia toreh sikit, kita nak balas, kita pun toreh pak bau. Salah, berdosa. Tu hukuman qisas. Kalau sebagaimana tadi lah, kalau dia kerak ibu jari, alik kanan, maka hukum qisasnya kena kerak ibu jari alik kanan juga. Tak apalah kita kerak alik kiri, tak boleh. Ni orang panggil telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia cederakan mata, maka qisas dia mata juga. Kanan ke kiri ke, tengoklah. Jangan pula dia toreh mata, kita pergi kerak kaki dia. Tak boleh. Itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suratul Maidah, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, diri dengan diri, wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga, wasinna bisinni, gigi dengan gigi, wal juruhu qisas, boleh rujuk dalam suratul Maidah ayat 45. Ni kehebatan undang-undang Islam, betapa detailnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis, betapa detailnya hukuman-hukuman apabila dilakukan oleh penjenayah, oleh pesalah. Maka ni cara dia, ni kaedah dia. Okey, seterusnya hukuman diat. Diat. Apa dia diat ni?
ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali ataupun waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsanya. Maknanya dia ni tak ganti rugi lah. Ganti rugi ni kena bayar kepada siapa? Kepada wali ataupun waris mangsa sebagai ganti rugi. Bukan bayar kepada kerajaan, bukan bayar kepada polis, bukan bayar kepada mahkamah, tapi bayar kepada wali ataupun waris mangsa. Duit tadi cemuk mana? Kita akan belajar selepas pada ni. Okey, hukuman dia adalah hukuman kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas. Supo. Hukuman dia ialah hukuman yang telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga hadis sebagai ganti rugi di atas kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan ataupun melukakannya. Okey. Maka kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman dia. Bila kita buat kesalahan tersebut, wajib kita bayar ganti rugi. Pertama, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja, tapi tak sengaja. Contoh dia, kalau loni tak mudah je, iaitu pemandu mabuk. Pemandu mabuk dalam kategori jenayah Islam, dia dikategorikan sebagai membunuh menyerupai sengaja. Tak ada orang bawa kereta niat nak tepuh orang, tak ada. Tapi menyerupai sengaja kerana dia minum. Lepas ni abang akan royak. Ataupun mudah-mudah kan, dia balas dengan orang, dia balas si A balas dengan si B. Tiba-tiba dia tumbuk dengan tangan, mati kawan ni. Sekala adatnya tumbuk dengan tangan ni tak mati, tapi mati, maka bunuh dia tadi dia panggil menyerupai sengaja. Adapun dia balas, dia tikar dengan pisau, hak tu bukan menyerupai dia, kerana pisau ni adalah senjata bunuh. Maka dia dikategorikan sebagai apa? Membunuh dengan sengaja. Tu beza dia. Sengaja dia tidak ada niat dan dia tidak menggunakan orang panggil bahan-bahan yang pada adatnya ataupun benda-benda yang boleh mematikan. Tapi hari tu dia makan gapo tak tahu, dia katuk, dia timbuk, mati kawan. Yang kedua, pembunuhan yang tersalah. Tersalah bunuh. Dia masuk hutan, dia ingat kau orang panggil tumpah, duduk atas ladang kebun dia, apa kena saing dia. Tu orang panggil tersalah bunuh. Yang ketiga, pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali ataupun ahli waris orang yang dibunuh. Ni menarik. Menariknya undang-undang Islam ni, adik kakak yang dirahmati Allah, adanya kemaafan. Undang-undang sivil dia tak ada maaf ni. Kalau denda cemuk tu. Tapi dalam Islam ni dia panggil ada al-afu, kemaafan. Maaf ni oleh siapa? Oleh wali. Inilah pembunuhan yang sengaja. Dia bunuh si A dengan sengaja. Tapi wali dia ni, mangsa dia ni, tak apalah. Moga hak bunuh ni pun jadi dengan dia kau, rapat dengan dia kau, tak apa, hamba maaf. Maaf tu boleh, tapi dengan syarat kena bayar dia, kena bayar ganti rugi. Jadi 3 kategori ni ulama-ulama kata berlakunya kepada kita, maka kena bayar ganti rugi, kena bayar dia. Okey, cuma bayar ni berapa? Nilai kita nak bayar ni berapa? Ada sebut depan ni, cuma aku sebut dululah. Takut kita pun ustaz ni kata bayar berapa bayar?
Nak tahu juga bayar ni berapa. Okey. Kalulah dia kita orang, ambolah adik kakak seorang kita ni, nilai dia berapa? Nilai dia ulama kata 200 ekor unta. Tak nampak unta dia. 200 ekor, orang panggil 200 ekor unta. Berapa? Seekor unta berapa? Kali berapa? Maknanya sore-sore kita atas kita ni ratus-ratus ribu juga. Mana nilai kita ni adalah orang panggil ratus-ratus ribu juga. Bukannya orang panggil bukannya murah-murah, bukannya orang panggil bukannya murah-murah lah. Nilai kita ni adalah besar juga. Tu kita. Okey. Kalulah tangan, sebelah tangan. Tangan sebelah ni berapa ganti rugi dia? Sebelah tangan ni disebut sini kalau jari patut. Bukan jari orang kerak jari kita. Dia kerak jari kita ataupun jari kaki, nilai berapa ni? 10 ekor unta. Bukan murah. Bagi tak ada spare part ni. Ni 10 ekor unta. Kelopak mata ni. Berapa kelopak mata? 25 ekor unta. Mahal lagi. Nak cari mana kelopak ni? Orang mati pun tak boleh ambil letak kita, tak boleh. Nak ayahnya banyak lagi lah. Gigi. Kita balas dengan dia tumbuk kita, cabut gigi. Cabut gigi ni berapa? 5 ekor unta. Ganti rugi dia 5 ekor unta. Ni antara orang panggil diat ataupun ganti rugi yang ambo sebut secara ringkas. Cumanya sebelum ambo berhenti, ambo nak royak berkaitan dengan dia. Okey, kita lihat dalam negara kita ni, apa khususnya dalam kes pemadu mabuk. Kita nak tengok pemadu mabuk ni sebagai contoh yang terbaru. Ambo ambil kes yang terbaru, iaitu pemadu Myvi. Hak baru ni lah. Hak Tino tu. Ingat tak? Dia mabuk ke? Dia mabuk, dia minum darah. Makin dada. Lepas tu dia pun langgar. Langgar lieutenant kau dia. Hak mati. Baru ni dia disabitkan kesalahan. Dia disabitkan kesalahan. Maka hukuman dia, mahkamah sivil telah jatuh ke hukuman dia. Jadi hukuman dia ke apa? Dia dipenjara ke 6 tahun. Dia dipenjara ke 6 tahun dan didenda sebanyak 8,000. RM 8,000 ya. Di atas kesalahan dia. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita belajar dalam undang-undang Islam, kita lihat bagaimana kaedah dan juga cara yang diletakkan oleh agama kita. Bagaimana undang-undang Islam dia nak settle masalah pemadu mabuk ni. Yang pertama sekali, sebagaimana ambo sebut tadi, dia kena kategorikan dulu. Pemadu mabuk ni di bawah bunuh dengan gapo? Bunuh sengaja ke, bunuh menyerupai sengaja ke, ataupun bunuh dengan tak sengaja. Maka dia bunuh menyerupai sengaja. Okey, apabila bunuh menyerupai sengaja, gapo dia? Hukuman dia iaitu ganti rugi kepada kita. Dia dah kahwin ni mati, si A ni mati, dia langgar mati. Maka nilai kita berapa? Bukan 50 ekor unta hang sebut tadi salah. Berapa nilai kita ni? 100 ekor unta. Up lagi, bukan 50 ekor unta kita ni. Nilai manusia ni 100 ekor unta. Maka apabila 100 ekor unta ni kita convert kepada lembu, mudah. Kalau lembu ni berapa lembu? 200 ekor. Lembu lah ni berapa ribu? 4,000. 4,000 kali 200 berapa tu bil? Ambo tak erti matematik. Berapa? 300,000. 800,000. Kita ni harga nilai kita berapa? 800,000. Jadi pemandu Myvi nya
Kalau dah undang-undang syariat kita jalan dengan molek, dia kena bayar berapa? 800,000. Sebab mati kahwin tu. Okey, 800,000 pula bayar kepada siapa? Kita belajar saat ni bayar kepada wali ataupun waris si mati. Bukannya bayar kepada mahkamah, bukan bayar kepada polis. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam dulu ni undang-undang sivilnya, bilalah keluarga tu mati, keluarga dia hanya terbela apabila pesalah tadi ditangkap. Tapi papasi ada ke tak? Tak ada. Ni kelemahan undang-undang sivil. Kelemahan undang-undang sivil sebab dia hanya terbela apabila pesalah tadi masuk mahkamah. Dia sabit kesalahan, dia masuk dalam penjara. Kita saja. Saja. Kalau 2 juta pun kena bayar. Bukan bayar kita. Bayar kepada mahkamah, bayar kepada pihak berkuasa. Nak ayatnya undang-undang Islam ni comel. Undang-undang Islam ni comel, dia adil. Abogi. Hak dulu-dulu lagi. Kalau kita ingat kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Diuk. Dulu, hak 2015. Hak dia berlomba di Lebuh Raya Diuk ni. Dia berlomba. Langgar sebuah kereta, mati 3 orang. Mati 3 orang. Ni ada lagi yang musibah. Hak matinya siapa? Ayah dia mati. Namanya Fairul Nizam Husin, umur 35 tahun. Mati. Yang kedua bini dia, namanya Nova Safitri Azhari, umur 27. Dia bayi berusia 7 bulan. Nama Nur Firuzura An-Nisa. Kes ni bila? 2015. Hak berlomba atas Lebuh Raya Diuk. Dia berlomba sesek Maivi ni. Naik nama sama Maivi. Berlomba kita pun sebutir kereta ni 3 orang mati. 3 orang mati. Maka ambo duduk tengok. Baru ni 2018 dulu mahkamah telah jatuh hukuman kepada pesalah tadi. Apa hukuman dia? Iaitu penjara 3 tahun dan juga denda 10,000. Tu je. Dia juga pemandu tadi, dia digantung untuk mendapat lesen. Tak boleh gantung lesen. Berapa? 10,000. 10,000 sepatutnya berapa? 800,000 kali 3. Datuk laki dia, bini dia, anak dia, sepatutnya 800,000 kali 3 tu berapa? 2.4 juta dia. Bayar kepada siapa? Wali ataupun waris si mati. Tapi berapa hak boleh? Berapa hak boleh? Ni nak ayatnya sistem sivil yang sudah orang panggil bertapuk beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun dalam negara kita. Tapi kita tidak boleh buat kerana dia sudah jadi perlembagaan kita. Kalau nak ubah kat memang banyak kerja lah. Tapi nak ayatnya undang-undang Islam je lagu tu lah. Nilai kita ni 200 ekor lembu. 200 ekor lembu ni kita tengok nilai semasa kita. Dan kelebihan dia bayar kepada wali ataupun waris si mati. Barulah terbela. Dan kalau kita tengok dalam undang-undang Islam juga, kalau pemandu kalau membunuh menyerupai sengaja ni, dia tidak dipenjarakan. Hak sebenar, dia tidak dipenjarakan. Hak penjara ni hukum lain. Sebab apa? Sebab Islam ni tengok, dia kalaulah mangsa tadi dia ada keluarga, pesalah tadi ada keluarga, maka pesalah tadi dia ni orang jatuh, dia pekerja. Maka bila duduk dalam penjara, apa yang berlaku kepada anak bini dia? Siapa nak nafkah? Sebab tu Islam kata bunuh menyerupai sengaja ni hanya bayar ganti rugi sahaja, tidak perlu dipenjarakan. Ni lepas ni kita belajar comel lagi, sedap lagi. Nak ayatnya lagu tu lah. Keadaan kita, situasi kita, walaupun kita letaklah hukuman gapo-gapo pun, tetapi kalau kita tidak ikut sebagaimana hak Quran nak, hak Nabi nak, hak Allah Ta'ala nak, dia akan ada selek mana-mana. Dia akan ada kurang mana-mana tu ada dah. Dia kita terpaksa menanggung.
Apa yang berlaku pada hari ini? Kerana apa? Kerana penjajah mari ke negara kita, dia ubah sistem undang-undang kita. Sedangkan kita belajar dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka kita, raja-raja Melayu guna undang-undang Islam. Di orang panggil dalam sejarah kita boleh tengok ada bukti. Mari penjajah 15 dia ubah jawab macam-macam, akhir sekali berlakulah sebagaimana yang berlaku. Sebab itu kok mana-mana pun kita kena ikhtiar, kita kena cuba dan kita kena berusaha untuk mengembalikan kegemilangan Qanun Jenayah Syariah, mengembalikan undang-undang Islam ini. Bila undang-undang Islam betul jalan, insya-Allah manusia akan jadi selamat. Binatang-binatang pun akan jadi selamat. Dan alam akan mendapat orang panggil rahmat dan juga keberkatan. Kerana apa? Kerana kita melaksanakan orang panggil jenayah, orang panggil Qanun Jenayah Syariah. Okey, insya-Allah masih sikit lagi dah, iaitu hukuman takzir. Sudah ni ialah kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah tadi tidak dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Hukuman takzir ialah Qanun Jenayah Syariah adalah hukuman yang tidak ditentukan dan juga ditetapkan oleh Allah Ta'ala qadar ataupun bentuk hukuman itu di dalam Al-Quran. Maknanya hukuman takzir ni 100% diberikan kepada hakim. Mu nak buat gana? Maka hukuman takzir ni kesalahan-kesalahan yang tak ada dalam hudud, yang tak ada dalam qisas. Maka apa sahaja kesalahan, maka kita kenakan dalam hukuman takzir. Sebagai contoh, menghisap dada. Hisap dada, minum air ketung. Ni bukan hudud ni. Tak ada dalam hudud. Tapi dia bersalah, dia hisap dada. Tadi kena letak di bawah hukuman takzir. Tak boleh letak bawah hudud, sebab hudud tadi yang ada. Bunuh, zina, waktu ya. Kesalahan-kesalahan yang lain, kalau sabit kesalahan, maka kena letak di bawah hukuman takzir. Lagi ke apa? Rogo. Dia tidak, maka disabit kesalahan, maka diletakkan di bawah hukuman takzir. Maka hukuman dia gapo? 100% serah kepada hakim. Sama ada dia nak denda ke, sama ada nak penjara ke, ataupun dia nak buang daripada negeri. Itu terpulang kepada kebijaksanaan hakim. Tu orang panggil jenis ataupun qadar bentuk hukuman takzir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah itu. Kerana hukuman takzir itu adalah bertujuan untuk menghalang penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi, bukan untuk menyeksa mereka. Maka alhamdulillah, maknanya kita faham dah hukuman hudud lagu ni, hukuman takzir lagu ni, hukuman qisas lagu ni, diyat lagu ni, lepas tu pula takzir lagu ni. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tujuan syarak mengqanunkan hukuman hudud, qisas, diyat dan juga takzir. Apa? Qisas, takzir dan juga diyat ada sebab-sebab dia. InsyaAllah panjang umur kita sambung boleh depan insyaAllah. Aqul qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.